بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para pendengar rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah pada pagi ini kita teruskan bacaan kitab Sahih Muslim karangan Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 261 Hijriah. Dan dengan sanad yang bersambung kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bersambung bab yang ke-13, bab penjelasan tentang sifat air mani laki-laki dan perempuan dan bahawasanya anak tercipta daripada kedua air tersebut. Maksudnya bab nak cerita macam mana kejadian manusia berdasarkan air mani. Macam mana kejadian manusia? Dan Haji ni akan jawab macam mana dapat anak lelaki, macam dapat anak perempuan. Hadis ni beritahu teknik. Tapi cara nak buat teknik ni hanya Allah Ta'ala saja yang bukan teknik dapat anak lelaki, macam mana dapat anak perempuan. Muhammad anak perempuan ke ramai anak lelaki apa? Sama. Anak lelaki apa? Saya anak perempuan lagi apa daripada anak lelaki. Jadi kita tengok dia dengar hadis ni, apa yang Nabi cerita dalam kita macam mana perempuan dapat anak lelaki, perempuan dapat anak perempuan. Okey. Pada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Imam Muslim berkata dengan sanad yang bersambung dengan Imam Muslim, haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني أبو السلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا السلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان رحمه الله تعالى حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم panjang. Saya baca sikit-sikit, saya baca dan saya terjemahkan sikit-sikit. Daripada Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani ini Muslim kata, ini guru Imam Muslim. Naam, Abu Ali Al-Khallal Nazir Makkah, di ulama Makkah. Okey. Daripada gurunya Abu Taubah, gurunya Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' Al-Halabi. Al-Halabi maksudnya orang Halab. Al-Halabi maksudnya orang Halab. Halab ni Aleppo dekat Syam. Al-Halabi. Siqatun hujjatun abid, seorang siqah hujjah lagi abid. Siqah hujjah lagi abid, ahli ibadah. Telah menceritakan kepada kami Muawiyah. Muawiyah ini Muawiyah bin Salam. Telah menceritakan kepada kami Zaid, iaitu saudara kepada Ibn Salam, Muawiyah bin Zaid bin Salam, bahawa ia telah mendengar Abu Salam berkata, Abu Asma' Ar-Rahabi telah memberitahukan kepada saya bahawa Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi hadis ni hadis Thauban. Hadis ni Thauban. Hadis Thauban. Thauban ni siapa? Thauban ni ialah maula Rasulullah. Maula ni apa? Maula ni ialah bekas hamba. Dalam bahasa Arab, maula ni dua maksud. Dia boleh bawa maksud pemilik, boleh bawa maksud yang dimiliki. Contoh kita Thauban maula Rasulullah. Thauban ialah maula Rasulullah. Maula ni apa? Bekas hamba. Bekas hamba yang dibebaskan. Jadi kalau kita baca kitab Arab, disebut maula ada dua. Satu, tuan dia yang membebaskan dia, ataupun maula ni maksudnya orang yang dibebaskan oleh tuannya. Ini antara perkataan bahasa Arab yang menarik, yang maksudnya boleh berlawanan. Jadi Thauban ni dia bekas hamba Rasulullah SAW. Nabi beli dia masa dia kafir, kemudian dia masuk Islam masa duduk dengan Nabi SAW. Disebabkan kepada masuk Islam tu, dia lah orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW, antara yang paling banyak. Dan kemudian masa dia dah dewasa, beliau tinggal di Syam, di Halab, di Aleppo, dan meninggal di Syam. Maksud tu hadis dia
banyak tersebar di Syam. Hadisnya banyak tersebar di Syam. Thauban ni antara sahabat Nabi yang hebat juga kan. Nabi kata Thauban ni termasuk daripada ahli keluarga aku. So pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi kata man yatakaffalu li an la yas'ala an-nasa ahadan syai'an ana atakaffalu lahu al-jannah. Siapa yang boleh tanggung arahan aku ni, aku akan tanggung dia bahawa dia akan masuk syurga. Maka kata Nabi SAW, kata Thauban, aku ya Rasulullah, aku mampu untuk lakukan ya Rasulullah. Iaitu Nabi kata wa ana ta'atakul lakum, iaitu alla tas'alan nasa syai'a, iaitu kamu jangan minta-minta kepada manusia. Sebab itulah Thauban ni semenjak daripada kisah tersebut dia tak pernah meminta-minta pun kepada orang lain. Sehingga kan dikatakan Thauban ni, bila Thauban ni apabila dia terjatuh tali yang dia gunakan untuk pukul unta dia, daripada unta dia, kuda dia takkan minta orang lain ambil. Dia akan turun dan dia akan ambil sendiri daripada bawah. Ini Thauban Maula Rasulullah. Dan dia meninggal tahun 54 Hijriah. Meninggal tahun 54 Hijriah. Nah. Baik. Thauban kata, saya pernah berdiri di samping Rasulullah SAW. Dia pernah sekali aku duduk dengan Rasulullah SAW. Lalu datang seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ni dipanggil Hibr. Bahasa Arab panggil Hibr. Datang seorang pendeta Yahudi. Sebahagian ulama dia tak jelaskan siapa pendeta ni. Sebahagian ulama seperti Imam Qurtubi kata tidak diketahui siapakah lelaki tersebut. Tetapi wallahu alam, datang dalam riwayat Al-Bukhari dalam lain yang dimasukkan lelaki tersebut adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Iaitu sahabat Nabi yang asalnya ahli kitab masuk Islam. Asalnya ahli kitab, dia masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Masa tu Abdullah bin Salam ni belum Islam lagi. Dia datang jumpa Rasulullah SAW, dia kata Assalamu alayka ya Muhammad. Dia kata Assalamu alayka ya Muhammad. Salam ke atas kamu wahai Muhammad. Apa masalah dia ni? Dia panggil Nabi ya Muhammad sahaja. Masalah ni panggil ya Muhammad sahaja. Bolehkah kita panggil Nabi ya Muhammad? Tak boleh. Kita kena panggil ya Rasulullah. Kita kena panggil ya Rasulullah. Sebab itu apa jadi? Betul Allah Taala dalam Al-Quran, la taj'alu du'a'ir rasul ka du'a'i ba'dikum ba'd. Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul macam kamu panggil kawan kamu sendiri. Jangan. Baik. Atas sebab itulah Thauban ni ditolak Allah bin Salam tadi. Maka saya mendorongnya dengan sekali dorongan hingga hampir nak bergaduh. Ditolak. Okay. Kemudian pendeta tu kata, kenapa kau tolak aku? Okay. Lalu Thauban kata, sebab kau tak panggil ya Rasulullah? Berarti kau panggil ya Rasulullah. Apa kata Yahudi tadi? Dia jawab, sesungguhnya aku panggilnya dengan nama yang mak bapak dia bagi kat dia. Yahudi ni seolah-olah dia pertikaikan. Jadi aku manggilnya dengan nama yang disebut oleh keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, semua nama saya Muhammad. Dia kata, huwallazi sammani ummi Muhammad. Dan itulah nama yang keluarga aku dah bagi. Maksud soalan Nabi kata kat Thauban, tak perlulah marah kat dia, kat Yahudi ni. So memang nama aku Muhammad. Ini menunjukkan betapa adabnya Rasulullah SAW. Nabi tak suka membantah, membalas orang, keburukan orang yang berkait dengan dirinya sendiri. Nabi tak suka. Kalau orang apa yang berkaitan dengan personal, Nabi tak suka nak balas. Tapi apa yang berkaitan dengan agama, Nabi akan balas. Tapi apa berkaitan dengan personal, Nabi tak balas. Dan ini sama macam kes yang dulu sebelum ni kita pernah lalu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ayat kisah hadis Aisyah. Jika orang Yahudi bagi salam, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya apa? Kematian bagi kamu ya Rasulullah. Orang Yahudi jahat.
Aisyah radhiyallahu anha dengar kata, "Assalamu alayka wa alaikal la'nah." Kematian ke atas kamu juga wahai Yahudi, dan ke atas kamu laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah mahlan, ya Aisyah mahlan. Wahai Aisyah, slow sikit Aisyah, slow sikit, jangan macam tu. Ya Rasulullah, kamu tak dengar apa yang dia cakap tadi? Dia kata sam kematian ke atas kamu dan kepada kamu ya Rasulullah. Dia kata, laqad ajabtu, aku dah jawab dah. Pendengarkan ajaban aku tadi. Dia kata wa alaika, dan ke atas kamu juga. Cukup. Dan doa aku mustajab, dan doa ni tak mustajab. Sesungguhnya wahai Aisyah, aku ini diutuskan untuk tidak mencela orang. Aku diutuskan untuk tidak mencela orang. Inna Allaha rifq, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Ta'ala itu lebih maha lemah lembut dan dia suka sifat lemah lembut. Jadi wahai Aisyah, jangan jawab dia. Jadi kat hadis dia ada satu pelajaran yang sangat besar, iaitu orang Islam dia tak suka jawab, dia tak suka bicara carut. Kadang-kadang kita betul, kita marah. Kadang-kadang kita marah sangat sampai kita nak maki. Tapi itu bukannya adab Islam. Hatta bayangkan Yahudi kata assalamualaikum pun tak boleh maki juga. Kata Nabi Islam, laisa bil mu'min bil ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Nabi umat Islam itu kata Nabi Islam, laisa bil ta'an, bukan suka menjatuhkan marah orang, walal la'an, tidak suka melaknat, walal fahish, tak suka cakap benda lucah, walal badi, tak suka cakap cela-cela orang. Jadi hari ini contohnya, kalau ikutkan Nabi layak je untuk marah dia sebab panggil dia Muhammad je. Sebab Allah Ta'ala beritahu, tapi Nabi faham dia Yahudi, dia tak faham agama ini betul. Maka Nabi kata pada Sauban cukup, memang betul, nama aku Muhammad, ayah aku namakan aku Muhammad. Kemudian Yahudi tu, pendeta tu kata lagi, katakan aku ini, aku datang kepada kamu, aku datang kepada kamu untuk bertanya. Aku datang kepada kamu untuk bertanya. Okay. Dia kata apa, nak tanya apa? Apakah akan memberi manfaat kepadamu jika aku cakap? Maksudnya Nabi SAW nak kata, wahai Yahudi, wahai pandit penjita, kalau aku cakap ke kau pun, manfaat kau dengar ke cakap aku? Itu maksudnya. Ia menjawab, saya akan mendengar dengan kedua telinga saya. Maksudnya, dia ahli kitab yang baguslah. Dia kata, aku akan dengar betul dengan kedua telinga saya. Lalu Rasulullah SAW menggaris dengan tongkat kecil yang bersamanya dan tanyalah. Orang Yahudi itu bertanya, di manakah manusia pada hari digantikannya bumi dengan selain bumi dan langit-langit? Apa maksud dia tu? Nah, maksudnya soalan dia lah, ketika berlakunya hari kiamat, di manakah manusia ketika itu? Kan kata bumi kan hancur. Bila bumi hancur, yang akan tinggal daripada manusia ni dia punya tulang koksik tu kan, hajar berzanab. Jadi kat mana semuanya tulang koksik tu akan dikumpulkan? Maka Nabi SAW kata, fahum fil zulmah, di dalam kegelapan, dunal jism, bukan di bawah jabatan, sebelum jambatan. Apa jabatan nama tu? Jabatan iaitu jabatan tijil sirat. Sebelum dari tijil sirat ke apa? Pada mahsyar lah jawapannya. Maka manusia itu akan diletakkan di padang mahsyar. Maksudnya bila manusia bumi itu dah hancur, maka diletakkan di padang mahsyar. Itu kata Allah SWT. Duna maksudnya sebelum, bukan bawah ya. Jadi duna ni bukan maksudnya bawah, iaitu sebelum. Okey, ataupun warah ataupun tahta. Jadi jawapannya ialah manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini sahih. Allah Ta'ala akan letakkan balik kita punya hajarul zanab tu, kita punya tulang-tulang koksik tu yang tak hancur tu di padang mahsyar. Kemudian akan diturunkan hujan reja-rejanya seperti dalam kitab hadis yang sahih. Bila hujan-hujannya, maka manusia semua akan tumbuh balik sebagaimana tumbuhnya daun-daun. Nah, Yahudi lagi melanjutkan, siapa pula yang pertama yang mendapat ijazatan? Ijazah ni apa? Siapakah orang yang first kali lalu ijazah, bukan ijazah,
siapa jadi kat sini bagus penterjemah buku ni disebabkan dia jujur, dia tak terjemahkan ijazah, dia kata ijazah ni. Kalau siapa yang tengok dalam buku ni, sebab apa? Sebab ijazah ni ada banyak tafsiran para ulama. Jadi dikekalkan kata ijazah. Asal tapi yang sahihnya ijazah itulah siapakah orang yang akan dapat lalu titian sirat dengan mudah. Lalu kata Nabi SAW, fuqara'il muhajirin, orang fakir di kalangan muhajirin. Maka itulah orang yang pertama masuk syurga. Maksudnya lepas para anbiya lah maksudnya. Bukanlah sebelum para nabi. Mestinya lepas para anbiya, lepas asyarul mubasyirin bil jannah, kemudian barulah lepas itu fuqara'il muhajirin, orang miskin di kalangan muhajirin. Dan kita semua tahu maksud muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Sebab itulah kalau kita baca tengok surah Al-Hasyr, bila Allah Ta'ala puji orang beriman, Allah Ta'ala puji orang muhajirin sebelum orang ansar. Betul, buka surah Al-Hasyr ayat 8. Allah Ta'ala kata lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang yang dikeluarkan, orang yang muhajirin yang dikeluarkan daripada negeri mereka iaitu Makkah dan dihalau daripada harta-harta mereka. Maksudnya mereka terpaksa meninggalkan harta-harta mereka. Kenapa? Sebab nak cari pemberian daripada Allah Ta'ala dan juga menjaga agamanya dan juga mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, dan untuk menolong Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang jujur. Sebab itulah kemudian baru Allah Ta'ala puji orang Ansar. Jadi orang muhajirin lebih afdal dari sini daripada Ansar, iaitu mereka lebih awal masuk syurga. Apatah lagi ada hadis lain yang disebut dan yang kaya itu lebih lewat lagi berbanding dengan fuqara al-muhajirin. Kenapa lebih lewat lagi? Sebab sebahagian ini terpaksa dihisap harta mereka kan. Jadi fuqara ni dia tak banyak benda nak dihisap. Jadi dia cepat, lebih cepat, lebih mudah berbanding orang yang al-aghniya, yang kaya, orang fakir muhajirin. Yahudi tanya lagi, apakah tuhfah mereka ketika mereka masuk syurga? Sekali lagi, penterjemah tak terjemahkan perkataan tuhfah. Tuhfah ini adalah hadiah ataupun makanan yang dihidangkan bagi orang yang mula-mula sampai ke rumah itu. Budaya ni wallahu alam ada dekat orang Melayu, tapi kalau orang Arab, dia sebelum ada meal yang utama tu, dia pun akan bagi dulu makanan macam welcoming makanan lah, maksudnya macam kita ada welcoming drink kan, welcome drink tu kan, drink bagi minum kan. Jadi macam ada makanan yang makanan pertama yang kita bagi. Kalau kita pergi restoran tu, kita kata entree lah, dia ada makanan yang mula-mula kan, kita ada ni sebelum pembukaan, lepas tu baru ada dia punya main dia tu, main dishes dia, kemudian lepas tu dessert kan. Jadi at-tuhfah ni kata para ulama iaitu ma yuhda ila syakhs, hadiah dia yang kita bagi pada orang untuk lembutkan hati dia. Maksudnya ahli syurga ni mula-mula sekali dapat makanan apa? Apakah hadiah dia yang pertama sekali, yang mula-mula sekali dapat? Macam kita sampai, macam kita dapat goodie bag, goodie kahwin kan? Apakah hadiah pertama dia dapat? Kata Nabi SAW, yang pertama sekali dia dapat makan yang cantik, ziyadah kabidin nun. Ziyadah kabidin nun. Apa dia? Dia dapat hati, kabid ni hati limpa tu, daripada ikan nun, ikan dalam syurga. Ikan dalam syurga. Masya-Allah. Betul, sebagai ulama kata makanan pertama orang syurga bukannya buah-buahan. Makanan pertama ialah hati ikan. Ziyadah kabid. Kabid ni hati lah, hati limpa tu kan yang kita makan macam lembu je tu. Tapi ni ikan nun, ikan nun. Itu makanan pembukaan dia. Jadi ini sekadar tambahan faedah kan. Jadi orang kata dalam syurga makan buah tu makan makanan berat, tak sahih. Tak sahih. So makanan yang mula-mula dia bagi ziyadah kabidin nun. Kemudian dapat makan apa?
Apa makanan setelahnya? Apa makanan setelahnya? Nabi jawab, disembelihkan untuk mereka sapi syurga yang makan dari daerah-daerah syurga. Masya Allah. Ha? Naam. Dan ada satu hadis lagi, ada satu hadis lain yang dia ceritakan berkenaan dengan makanan lagi detail. Dan satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata, dia kata, barakallahu alaika ya Abul Qasim. Dan sekali orang Yahudi datang jumpa Nabi, dia kata, semoga Allah Ta'ala berkati kau, wahai Abul Qasim. Boleh tak beritahu kepada kami apakah dia makanan dalam syurga? Ha? Maka qala bala, qala takunu ard khubzatan. Bumi ini semua akan jadi macam sebuah roti. Maka Nabi pun ketawa. Nabi pun ketawa. Thumma dhahika hatta badat nawajizahu. Dan nampak Nabi punya gusi. Kan Nabi tahu dah ada roti kan? Bumi ini semua akan jadi seperti sebuah roti di akhirat kelak. Kemudian Nabi ketawa. Dia Nabi ketawa, Nabi kata, kalau dah ada roti apa pula kuah dia? Dia kata. Faqala bijidamin. Dia kata malam wan nun. Itu ikan nun tu tadi. Ikan nun tadi. Wa ma hadha qala thawra nun ya'kul min zaidah kabidha 70,000. Yang dia akan makan 70,000 orang makan sekali serentak. Dalam satu mil tu satu hidangan tu 70,000 orang makan, menunjukkan betapa besarnya roti dan hati ikan nun tadi yang dimakan tadi. Okey. Jadi disebelihkan untuk mereka sapi syurga yang makan dari daerah-daerah syurga. Ia bertanya, kemudian apakah minuman mereka? Nabi menjawab, dari mata air syurga yang disebut sebagai salsabil. Siapa yang bunyi kata engkau benar. Soalnya itu engkau benar. Ia melanjutkan lagi, dan saya datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun di muka bumi, kecuali Nabi atau dua orang Nabi atau seorang orang dia tahu. Nabi bersabda, apakah akan memberikan manfaat kepadamu jika saya beritahu? Dan kata manfaat jika aku dekat engkau wahai Yahudi, kata saya akan mendengarnya dengan kedua telinga saya. InsyaAllah saya akan dengar dengan kedua telinga saya. Ia melanjutkan, saya akan datang untuk bertanya kepadamu tentang anak terhasil. Nabi menjawab, air milik laki-laki berwarna putih, iaitu air mani. Sedangkan air mani perempuan berwarna kuning. Jadi sahih. Jadi berkaitan dengan hadis yang kita baca sebelum ni, iaitu ada air mani lelaki dan air mani perempuan. Apabila keduanya bercampur, kemudian air mani laki-laki lebih mendominasi daripada air mani perempuan, maka hasilnya akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Dan bila air mani perempuan lebih mendominasi daripada air mani laki-laki, maka akan menjadi anak perempuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya, ya kita boleh dari segi teori dia air mani lelaki mendominasi benda-benda semua. Kita kata siapakah yang boleh menentukan siapa yang dominasi tak dominasi itu? Itu yang persoalan yang kita boleh timbulkan. Yahudi pun bertanya balik, semuanya engkau telah benar dan engkau adalah seorang Nabi. Dan Yahudi itu berpaling dan pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini telah bertanya kepadaku tentang yang hal tanyakan kepadaku, dan saya sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal itu, sehingga Allah Ta'ala beritahukan aku tentangnya. Masya Allah. Jadi hadis ni azim jiddan, hadis yang sangat agung berkenaan dengan manusia. Bawah ni dia huraikan maksud tabligh ni kalau pada ila akhiri. Apa faedah daripada hadis ni? Yang penting faedah daripada hadis ni adalah faedah daripada hadis pertama menjelaskan tentang sifat air mani lelaki, iaitu putih, dan air mani perempuan iaitu kuning. Jadi sama yang kita bincangkan pada sebelum ini yang tak perlu kita ulang. Mengajarkan juga bahawa fihi ilman min a'la fihi alaman min a'lamin nubuwah. Dia ada petanda kebenaran daripada tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW dan mukjizat Nabi SAW berkenaan dengan perkara yang baik.
dan mengetahui perkara-perkara rahsia yang tidak diketahui oleh manusia. Allah dan Nabi tahu apa yang berkenaan dengan hari kiamat dan keadaan hari kiamat, dan juga penghujungnya, akhirnya ahli syurga ke mana tempatnya. Dan apa yang ahli syurga mendapat kemuliaan yang diterima oleh ahli syurga daripada makanan-makanan, sambutan-sambutan dan juga minuman-minuman tadi yang sebagian manusia lain tidak mengetahuinya melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis itu macam mana pula Yahudi tadi boleh tahu? Dia kata sadaq tak? Kita kau telah benar wahai Muhammad. Jawapan dia Yahudi dia dapat daripada kitab-kitab Taurat dan apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya. Maksudnya antara mukjizat Nabi SAW bila Nabi mengetahui perkara akan datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ketiga daripada hadis ini bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah bentuk kemuliaan Allah Taala kepada Nabi-Nya. Iaitu Nabi SAW ditanya tentang perkara-perkara yang tidak diketahui manusia lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala mengajarkannya kepada Nabi SAW melalui jalan wahyu. Maka ini adalah kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Anas yang Nabi kata akhbarani bi inna Jibril anifan, itulah khabar yang Jibril telah beritahu kepada tadi. Dan kemudian nak dibacakan ayat wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sesungguhnya pemberian Allah Taala kepada kamu wahai Muhammad amatlah besar. Maksudnya tak ada nikmat yang sebesar kemuliaan yang paling besar yang Nabi SAW dapat melainkan dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini ada ajaran yang besar tuan-tuan. Dia tanam dalam kepala kita bahawa sebesar-besar kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada kita ialah wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bila orang kita faham masalah ni, benda lain semua dia tidak akan jadi satu bentuk kemuliaan bagi diri. Ada semua orang dirasa kemuliaan itu dengan kekayaan yang dia dapat. Ada semua orang kata kemuliaan itu dengan pangkat yang diterima. Dia mencari kemuliaan selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tahuilah sesungguhnya kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada kisah satu raja khalifah. Dia kata semua nikmat dunia aku dah dapat. Tapi satu benda je masih lagi aku rasa jealous pada para ulama ni, apa dia? Iaitu aku rasa jealous apa dia? Aku rasa cemburu melihat mereka duduk dalam majlis menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian di bawahnya ada pelajar-pelajar yang menyalin ilmu daripada mereka. Jadi itu satu nikmat yang paling besar yang betul. Kalau saya pernah dengar satu keset Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Syekh Muqbil dia kata, ya Syekh, orang tanya dia, apa pendapat kamu kalau mereka melantik kamu menjadi presiden Yaman? Syekh Muqbil ketawa. Dan jarang sekali Syekh Muqbil ketawa macam tu dalam kuliahnya. Dia bilang. Dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, kursi yang aku duduk sekarang ini, dia kata, al-kursiyul ladzi annisu alaihi al-an afdal, kata Nabi, afdal, lebih mulia daripada kursi presiden. Kenapa aku nak tinggal kursi kita? Ini kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Yang keempat, menjalankan hadis bayan jawazi ittikhadul mikhsarah wa nahwaha al-hajah wa nuqita al-ard biha inda tafakkur fil amr wa laysa mukhillan bil muru'ah kama yadhunnuhu al-ba'd. Itu bolehnya manusia ni dia boleh ambil kayu ke apa ke sebagai alat dia untuk mencetak mikhsarah yang dia untuk dia mengeluarkan idea dia. Tak ada masalah. Nabi SAW pun pakai benda tersebut. Tidaklah dianggap sebagai satu yang mencelakannya. Hadis selanjutnya, pelajaran selanjutnya iaitu anna man qala mithla ya'ni qalu sadaqta wa innaka lanabiyun min ahli kitab min ghairi iltizam lisyari'ah fala yuhsab qawluhu imanan hatta ya'taqidu wa yalzamuhu idda qadimna ihtimal ayakul yahudi Abdullah bin Salam wa la yasih hadha al-istimal fata'amalu wallahu ta'ala. Okay. Yang kelima, kata Qadiyah bahawa ucapan Yahudi kata engkau benar wahai Muhammad, itu tanda keimanan daripada Nabi. Itu tidak semestinya tanda keimanan daripada Nabi SAW. Ya betul juga pada satu sisi, dia kata Qadiyah ini, namun telah kita sebut tadi bahawa lelaki Yahudi disebut adalah Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam ini dah masuk Islam. Pengajaran yang keenam, bahawa hadis ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Salam, ya,
Disebabkan pengetahuannya tentang kitab Taurat itu telah membantunya untuk mempelajari Islam. Jadi kita kata, barakallahu fikum, orang yang kaji kitab Taurat itu betul-betul dan boleh membawa mereka kepada agama Islam jika dikaji dengan betul. Itu untuk orang ahli kitab, bukan kita disuruh kaji Taurat untuk dia masuk Islam, tak. Maksudnya orang yang dikatakan ahli kitab. Kalau dia kaji kitab dia betul-betul, dia akan bawa dia kepada Islam seperti berlakunya Umar bin Salam ini dan sebelum ini kisah Waraqah bin Nawfal. Yang keenam, bayan makana Ali bin husnul khuluq, iaitu cantiknya akhlak Nabi SAW. Nabi tidak membalas ucapan Yahudi tadi dengan kata ya Muhammad dengan ucapan yang menghinakan dia. Kata, "Oi, kau tahu tak aku Nabi? Kau tahu aku ni ketua Madinah? Asal kau panggil aku Muhammad? Asal kau panggil aku nama?" Macam setengah orang. Setengah orang ni baru je ustaz. Baru setengah ustaz. Orang tak panggil ustaz pun nak marah. Allahul Musta'an. Baru ustaz je pun. Ada haji, tak panggil haji. Tak ada SD kat depan. Haji ke? Lepas dia setengah tu orang tu tak sebut kutuk ni. Dekat masjid tempat saya tu. Dia sampai apa? Sampai pintu dia tu buka tu. Sebelum dia bulan buka haji bulan. Tak panggil haji, marah dia. Allah Musta'an. Mereka Nabi ni Yahudi panggil dia Muhammad. Dia kata, nanti sama ni. Ni memang nama aku yang ayah aku bagi aku nama Muhammad. Semua apa pun nak marah lah. Nama ni ayah aku bagi aku nama Muhammad. Semua aku nak marah. Namun perintah Allah Ta'ala kepada umat Islam agar tidak memanggil dia Muhammad dan Muhammad sahaja. Tidak. Ada Muhammad tadi tak ada Rasulullah. Dalilnya kisah seperti Nabi SAW marah. Jadi bukan satu-satunya kisah yang para sahabat marah dengan panggil Nabi Muhammad dan Muhammad. Kisah Abu Zar al-Ghifari sebelum ini. Kisah apa lagi? Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit lagi hebat. Ubadah bin As-Samit. Ali bin Abi Thalib enggan untuk pada Rasulullah. Jadi banyak kes bila ada orang panggil Rasulullah tak panggil Nabi Muhammad SAW, tak panggil Rasulullah, para sahabat marah. Para sahabat marah. Jadi ini adab kita sebut Rasulullah SAW. Yang ketujuh, hadis juga kelebihan orang miskin di kalangan orang muhajirin. Yang Nabi kata mereka dulu yang akan lalu titian sirat. Mereka lah orang pertama. Orang pertama itu semestinya yang paling cepat, tapi dia adalah orang yang mereka itu kelompok yang pertama lalu titian sirat. Kalau orang tanya, siapakah orang yang pertama lalu titian sirat lepas para anbiya? Maka jawapan dia ialah fuqara'il muhajirin. Orang muhajirin yang miskin. Orang miskin di kalangan orang muhajirin. Qala al-Abi rahimahullah taala wa la yadullu ada anna farahnya afdalu min aghniyaihim. Hadis ini dengar. Tapi hadis ini tidak bermaksud orang fakir lagi afdal daripada orang kaya, tidak. Dan ijma' ala anna Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf afdal min Abi Hurairah. Dan ini adalah Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf lagi afdal daripada Abu Hurairah. Kata orang lagi miskin daripada Abdurrahman bin Auf dan Uthman bin Affan dan Abi Dar. Okey, wa qad yahtassu al-mafdhul bi khasiyatin laysat fil fadil. Ya, mungkin kita akan bagi kelebihan kepada sebagian orang yang kurang afdal, tapi tak semestinya yang itu setelah itu dia lebih afdal daripada orang lain, tidak semestinya. Contohnya, saya bagi contoh lah. Saya kata, okey, duduk depan ini kita bagi pelajar-pelajar yang baru belajar. Pelajar dalam belajar duduk belakang. Adakah maksud ni saya mengkhususkan tempat depan ni kepada pelajar yang baru, masuk pelajar baru lebih afdal daripada pelajar yang lama? Tidak semestinya. Macam itulah Nabi kata, yang lalu dulu titian sirat ialah orang fuqara muhajirin. Adakah fuqara muhajirin lagi afdal daripada orang kaya di kalangan muhajirin? Jawapannya tidak semestinya. Wa minha ila pendapat Abu Muhammad bin Abi Jamrah, itu Ibnu Abi Jamrah. Dalil menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala pada berkenaan dengan perubahan ditukarnya bumi itu. Dalil tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu Nabi benar-benar yang detail, maka orang yang mendengarnya akan merasa keagungan kuasa Allah dan ketakutan pada hari kiamat kelak apabila ditukarkan bumi ini dengan bumi yang lain. Okey. Yang kesembilan, hadis juga seolah-olah isyarat menunjukkan bahawa bumi yang akan ada itu lebih besar daripada bumi yang kita buat sekarang. Ya, itu lebih logik sebab
Dia bukan sekalian semua manusia di bumi tersebut. Wallahu ta'ala. Dan ke-10 iaitu menunjukkan bahawa isyarat bahawa bumi yang kita duduk sekarang ni akan binasa dan akan dihapuskan dan akan ditukarkan dengan bumi yang lebih yang baru dan lebih mulia, ya, iaitu hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita boleh juga tambah dalam pengajaran hadis itu kesungguhan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita boleh katakan juga kalau hadis mengajar bahawa apabila orang itu bersemangat mempertahankan Nabi walaupun dia terlebih, maka tak, itu bukannya jalan ataupun sebab untuk kita cela dia pula. Kadang-kadang kita ada sebenarnya kita semangat itu kadang dia kutuk orang yang buat syirik lebih, maka janganlah kita kutuk dia lebih daripada orang yang buat syirik itu pula. Walaupun dia salah, betul dia salah, dia cakap tak betul, dia cakap dia tak menepati syarat. Tapi jangan kamu, kecintaan kamu dan kebencian kamu lebih pula kepada orang itu walaupun dia silap. Lepas tu kita kata kasih barakallah. Jadi ini ada satu faedah yang sangat besar. Kita ada sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang dia bersemangat lebih. Bila semangat lebih, kadang-kadang dia kutuk kita pula. Dia kata tahzir kita tu. Kita tak apa. Dia itu lebih aku cintai daripada ahli bid'ah tadi. Walaupun dia tahzir, dia itu lebih aku cintai daripada ahli bid'ah tadi. Dia tahzir kita sebab dia nak ikut sunnah Nabi SAW. Tak apa. Dan kita mulai mengerti, kita tak besar-besarkan isu. Kalau katalah ada orang tahzir buat sebab tahzir siapa pun, silakan tahzir. Kita tak akan buat satu statement besar-besaran, siapa bertahzir, aku sekian-sekian. Tak. Bagi tahu dia buat kerana semangat. Saya mana para sahabat tadi buat semangat. Tapi kita ada benda semangat tak? Ada semangat tu boleh. Tapi adakah menunjukkan kecintaan kita pada dia hilang? Tak. Kecintaan pada dia, saya ada. Dan dia sebagai daripada ahli sunnah juga. Sebenarnya kisah yang sebelum ni, kita tentang sebelum ni, kita cakap ketika Nabi SAW kata orang Yahudi dia berjima isteri mereka ketika tidak menyentuh isteri mereka langsung ketika haid. Sentuh pun tak. Latar dua orang sahabat dan kalau kita Rasulullah, kita jima isteri kita masa dia orang haid. Sebab apa? Kalau Muhammad nak tunjuk betapa kita kena lawan Yahudi, kita kena beza dengan Yahudi. Itu wajah Nabi berubah. Bila wajah Nabi berubah, dua orang sahabat tadi tu rasa takut. Dia pun keluar cepat-cepat. Nabi panggil dia, sini. Nah, ambil hadiah. Satu, ambil hadiah. Dua. Apa yang sebab Nabi buat satu? Ketika itu para sahabat dia berubah. Tahu dah, Nabi tak marah dulu. Bila dia berubah wajah ni sebab apa? Sebab ada larangan untuk mendatangi isteri ketika mereka dalam keadaan haid. Tapi Nabi tahu, mereka ucapkan itu bukan kerana nak halalkan haid, nak halalkan jima ketika haid tu. Nak beritahu kat dia orang bahawa jangan cakap macam tu. Kita cakap itu. Tapi poin dia Nabi ikrar tak sifat mereka nak berbeza yang ini. Saya kira kita dah. Itu barakallahu fikum. Kita nak belajar sekarang belajar manhaji yang kita mengaji hari Nabi SAW. Yang kita pelik je, yang suka baca-baca bidah hadis, baca qira'ah dengan hadis bidah. Kita majlis sama, alhamdulillah negara Arab ahli sunnah, tapi kat Malaysia ni majlis sama hadis ni kebanyakannya dipelopori oleh bukan ahli sunnah. Jadi kita ahli sunnah kena membahas suka membaca sama hadis macam ni pelajaran yang sangat puluhan pelajaran yang boleh kita keluarkan daripada misalnya belum lagi tengok sanadnya, belum lagi tengok pelajaran daripada itu panggil faedah al-Islamiyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini hari ini kita habis awal sedikit sebab dia sekali pada sama khas jam 12. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum